Aku berkahwin dengan suamiku pada tahun 1981 dan dikurniakan anak perempuan setahun kemudian. Pada tahun 1983, aku mengandung anak kedua. Tetapi anak itu meninggal dunia dalam kandunganku ketika berumur 8 bulan. Beberapa hari sebelum itu, kami pergi ke Singapura dengan menaiki kereta yang dipandu oleh suamiku. Sesuatu yang di luar jangkaanku. Selepas aku balik dari sana, tiba-tiba bayi yang di dalam kandunganku itu sudah tidak bergerak-gerak lagi. Aku terus ke hospital Seremban dan doktor telah mengesahkan anak dalam kandunganku telah meninggal dunia. Doktor telah mengeluarkan bayi tersebut secara induce dan aku membawa balik bayi tersebut dan dikebumikan di kampungku. Beberapa minggu selepas itu, suamiku mendapat tawaran melanjutkan pelajarannya di seberang laut. Maka, tinggallah aku dan anak sulungku ditinggalkan berdua di kuartus yang dihaskan untuk suamiku di Sepang. Setelah beberapa hari kami ditinggalkan, anak sulungku yang pada ketika itu berumur setahun lebih mula demam panas dan menangis. Rindu kepada papanya agaknya. Aku menjadi bingung dan tidak ada pilihan lain. Terpaksa membuat keputusan bercuti tanpa gaji mengikut suamiku. Mungkin kematian bayi dalam kandunganku itu ada hikmahnya. Kalau dia ada, mungkin aku tidak dapat mengikuti suamiku kerana mempunyai anak yang masih kecil dan anak sulungku akan terus demam. Sebelum permohonanku diluluskan, anakku selalu demam. Dan aku memang risau dengan keadaannya yang begitu. Apabila suamiku menelefon aku, anakku akan mendengar suara suamiku. Dia akan diam dari menangis. Tetapi sebaik sahaja suamiku berhenti bercakap, dia akan menangis lagi. Begitulah rindunya anakku kepada suamiku. Datang kenangan mengganggu di hati, mengenang malam harapannya jiwa. Ingat ada janji bersama bahagia yang kita jalin bersama. Tapi malam harapan gelisah hati, penuhlah kecewa. Tinggallah kenangan, tinggallah impian, kembang hilang di genggaman. Puas aku coba nak melupakan, tapi wajahmu terbayang dalam kenangan. Sungguh siksanya
suamiku menelefon aku dengan menggunakan telefon awam. Pada masa tu, mana ada telefon bimbit. Suamiku menggunakan wang shilling untuk menelefonku. Memang mahal suamiku membuat panggilan telefon. Tapi demi anak, dia akan menelefonku setiap 2 hari. Kadang-kadang sedang kami bersembang, suamiku kehabisan duit shilling. Maka terputuslah perbualan kami. Sebelum aku mengikuti suamiku tinggal di asrama universiti bersama dengan penuntut-penuntut lain yang mengambil kursus yang sama. Tetapi disebabkan aku akan ikut sama, maka suamiku terpaksa menyewa rumah yang agak jauh dari kampus universiti. Setelah permohonanku bercuti tanpa gaji diluluskan, aku dan anak sulungku terbang ke tempat suamiku belajar. Sesampainya di sana, bila anakku ternampak suamiku, dia terus melompat memeluk suamiku. Sepanjang perjalanan menaiki bas selama lebih kurang 3 jam dari sebuah lapangan terbang di London ke Birmingham, anakku hanya duduk dan memeluk suamiku sahaja. Memang jelas dia rindukan papanya. Aku sebab melihat keadaan itu. Semasa aku di sana, aku berpengalaman berpuasa di perantauan pada musim panas. Kami mula berpuasa pada pukul 4 pagi dan berbuka pada pukul 9.30 malam. Memang panjang sungguh waktu berpuasa. Pada mulanya, aku memang terkejut kerana berpuasa begitu lama. Tetapi tidak bagi suamiku. Kerana sebelum ini pun, suamiku memang belajar di sana juga. Pada masa itu, suamiku masih mengikuti kuliah. Dia sampai di rumah pada pukul 6 petang. Sementara menunggu waktu berbuka puasa, suamiku akan tidur. Begitulah keadaannya belajar dan berpuasa pada musim panas di seberang laut. Apabila tiba Hari Raya, rumahku menjadi tumpuan penuntut-penuntut Malaysia yang masih bujang. Kami sama-sama merayakan Hari Raya dalam suasana yang meriah tetapi agak sedih. Maklumlah, berjauhan dari keluarga di kampung. Kami merayakan Hari Raya pada Hari Raya pertama sahaja. Lepas tu akan meneruskan hidup sebagai pelajar.
Semasa aku di sana, aku sempat mengikuti suamiku ke Amsterdam, Brussels dan Paris kerana suamiku ada program lawatan sambil belajar. Pada siang hari, semasa suamiku membuat lawatan, aku akan duduk di hotel, tak berani nak keluar ke mana-mana. Kami akan keluar bersiar-siar dan makan pada waktu malam dan hari Minggu sahaja. Semasa di Amsterdam, aku ada satu pengalaman yang tidak boleh aku lupakan dan menjadi pengajaran kepada kami. Pada suatu malam, kami singgah di sebuah restoran kepunyaan orang Indonesia. Kami membuat pesanan nasi goreng dan dibungkus kerana nak makan di hotel. Setelah siap, kami pun balik ke hotel dan membuka bungkusan nasi goreng tu. Sebaik saja aku buka, aku tengok daging tu macam daging khinzir kerana lemaknya sangat tebal. Suamiku terus menelefon restoran tu. Alangkah terkejutnya bila diberitahu daging tu memang daging khinzir. Nasib baik kami belum makan. Rupa-rupanya restoran tersebut kepunyaan orang bukan berbangsa Melayu dan bukan beragama Islam dari Indonesia. Suamiku menghubungi rakan satu kelasnya yang berasal dari China untuk makan nasi tersebut. Tetapi dia menolak kerana sudah kenyang. Akhirnya, suamiku membuang nasi tersebut ke dalam tong sampah. Malam itu, kami kelaparan. Nak keluar lagi, hari pun dah lewat. Tentu restoran-restoran dah tutup. Kami hanya minum air dan makan biskut sahaja. Di tempat suamiku belajar, terdapat ramai penduduk beragama Islam. Jadi, tidak ada masalah untuk mendapatkan makanan halal. Berhampiran rumah sewa kami, ada satu jalan yang kebanyakan pemilik kedai yang berbangsa India atau Pakistan, sama ada beragama Islam atau tidak. Bila berada di jalan tersebut, tidak terasa seperti berada di England, tetapi seolah-olah berada di India kerana lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu Hindustan atau Tamil. Kini suamiku pun sudah lama bersara dan anak sulungku pun dulu belajar di tempat yang sama tu sudah mempunyai anak yang berusia 5 tahun. Kenangan lalu tetap segar dalam ingatanku, walaupun setelah hampir 40 tahun berlalu. Bak kata pepatah, hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Angin senja yang membelai keheningan desa permai, ku terkenal kemesraanmu di dalam rinduku. Ku kembara berkelana dan membawa hati luka. Di manakah kan ku temui sinaran cinta suci dari desa ku melangkah, ku memburu cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku di rantauan, tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran cinta suci.
keluhanku di rantauan, tak siapa mendengarkan. Mungkin esok